Tentunya saya mengambil kesempatan menjelaskan tentang pertemuan saya dengan Tan Sri Muhyiddin, Perdana Menteri 2 hari yang lalu. Amalan saya daripada awal, sebelum mesyuarat pun saya maklum kepada mereka. Sesudah mesyuarat pun saya sudah pun menelpon dan memberikan maklumat. Dan dalam kenyataan hari ini yang bersama kita telah beritahu bahawa tujuan saya utama itu COVID-19. Walaupun ini soal politik, berapa yang pertikai, mengapa ini kata pintu belakang, mengapa iktiraf. Ini saudara soal rakyat, keselamatan, kesihatan rakyat, ini tanggungjawab bersama. Sebab itu saya tidak politikkan. Saya beritahu Tan Sri Muhyiddin, saya akan buat kenyataan yang sangat objektif apa yang berlaku, perbincangan yang berlaku. Dan dalam isu COVID pun saya kaitkan juga dengan ulangi keperluan untuk mengadakan mesyuarat khas Parlimen. Supaya isu politik, usul undi tak percaya, kemungkinannya itu semua kita ketepikan dan kita tumpu hanya rancangan pemulihan ekonomi untuk rakyat, beberapa langkah keselamatan, PKP atau MCO, dan ini dapat dibincang bersama oleh semua ahli Parlimen supaya mendapat satu konsensus. Ada juga pertimbangan, kebimbangan tentang bila kita adakan langkah-langkah segera, umpamanya Kementerian Kesihatan dan lain-lain lah, termasuk Kementerian Pengangkutan sekarang saya di dalam negeri, semua mengadakan ada peruntukan, menggunakan peruntukan untuk membeli dan memesan keperluan baru, semua tanpa tender. Ini juga membimbangkan, ya, kerana kita juga dapat maklumat bahawa tender itu diberikan sewenang-wenangnya, harga akan kadang-kadang lebih tinggi. Umpamanya Saudara Fahmi sebut pengalaman dia Samsul Iskandar ni, pengalaman mereka melihat barangan makanan diedar yang patutnya kos RM100, bila cek hanya RM85, alasannya kos penghantaran dan sebagainya. Kalau kita turunkan direct, saya beli 100% itu untuk diedarkan, tak ada kos potongan 15% ke ada sebagainya. Ini hal-hal ini kalau kita mulai bagi teguran terbuka, kalau kita tahu cara terperinci, itu akan dapat diperbaiki. Begitu juga kos-kos tender, ya. Ini kita jangan ambil kesempatan ini menjadi seolah-olah apa yang pernah disebut dalam pepatah Melayu, membina mahligai atas pusara. Ini betul-betul ni, ya, pusara kerana derita rakyat, ada kes yang agak tenat, kurang makan, jadi ada yang fikir nak membina mahligai, nak cari peluang keuntungan, baris-baris kontraktor itu dipanggil dan menarik pula kontraktor yang besar, yang kecil tidak. Jadi saya tahu ada netizen dan khalayak kadang-kadang tak mahu kita mengkritik semua, tapi saudara belajar dari pengalaman, ya. Kita tidak hanya menyebut seorang atau dua pimpinan parti tertentu, semuanya. Sebab itu ada SPRM, ada perundangan, ada pemantauan. Dalam institusi Islam disebut Hizbah yang boleh memantau dan mengawal keterlanjuran, kan, dan nafsu serakah manusia nak kaya ni, semua nak tunjuk, nak pamer kekayaan dia. Kalau hak peribadi dia soal lain. Tapi ini juga kita bincang tadi dalam majlis pakatan, majlis Presiden Pakatan Rakyat, dan memang kenyataan telah dikeluarkan yang ditandatangani oleh saya, Muhammad Sabu dan Lim Guan Eng. Tetapi saudara harus juga tahu bahawa sidang Parlimen khas ini penting diawalkan untuk dibetulkan beberapa hal. Umpamanya, apakah perlu dalam satu sidang semua ahli Parlimen hadir, ataupun dipersetujui sebahagian, setengah saja hadir mewakili parti masing-masing. Perkara ini dibolehkan kalau kita pindah peraturan mesyuarat Parlimen. Hari ini patut disegerakan, kerajaan mesti bersetuju. Kanada umpamanya mengadakan mesyuarat yang lebih terbatas COVID-19. Jangan kita cari jalan mengatakan ada masalah COVID-19, tak boleh ada sidang, tak boleh ada bahas. Itu mudah jadinya. Padahal ada penyelesaian yang musabah. Apakah boleh diadakan mengikut peraturan mesyuarat yang dipindah
satu sidang yang menggunakan video conferencing saja atau melalui Zoom dan lain-lain. Hal-hal ini patut dibincangkan. Sebab itu kita masih menekankan keperluan mengadakan sidang khas sekurang-kurangnya 1 hari untuk membincangkan hal-hal yang mendesak. Yang keduanya, seperti mana gambaran saya perolehi daripada Perdana Menteri Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin, sidang mungkin diteruskan 18 Mei. Titah diraja, kemudian ada kemungkinan ditangguhkan. Saya maklum kepada Tan Sri Muhyiddin, kita akan bincang dengan pimpinan, dan pimpinan konsensus kita adalah kalau dah panggil sidang, dah berjumpa, dah buat persiapan semua, berilah ruang sekurang-kurangnya 2 hari untuk kita bahaskan. Tak cukup 2 hari ya. Kalau dalam sidang parlimen 2 bulan pun tak cukup. Tapi kita boleh tetapkan tiap parti umpamanya hanya 3 wakil berbicara, ataupun mengikut jumlah anggota parlimen diwakili oleh parti, 1 atau 2 atau 3 ya. Jadi dengan cara yang sedemikian kita boleh kawal supaya persidangan tidak lebih dari 2 hari. Saya rasa hal ini patut diberikan perhatian oleh kerajaan ya. Soal kritikan tentang saya iktiraf atau tidak tu saya tak perlu layan. Beza, saya bukan pergi jumpa Perdana Menteri nak buat pakatan, nak buat pintu belakang, nak khianat, tak ada ya. Dan saya pula buat telus. Sebelumnya saya maklum, selepasnya saya maklum, dan tadi dalam mesyuarat Majlis Presiden saya jelaskan kerana bagi saya kepentingan rakyat, kepentingan negara, kepentingan keselamatan mengatasi faham kelompok dan kabilah dalam politik. Saya ingat memadai penjelasan saya tentang perkara itu. Dan malah ada juga yang lucu. Ada yang kata, mana tahu, tak ada ambil gambar pun. Saya memang tak minta pun ambil gambar, sebab saya tak mahu politikkan hal ini ya. Dan saya tak percaya Tan Sri Muhyiddin akan nafikan ada pertemuan itu ya. Pertemuan itu dari segi sahabat lama dalam keadaan biasa, keadaan lunak dan baik, saling hormat menghormati. Tetapi pendirian kita dalam hal COVID-19, dalam hal pengurusan parlimen, itu masih tegas. Itu saya nak jelaskan ya.